kita nak kata kafir, kita bukan suka mengkafirkan orang, saudara. Tadi orang kata macam Fir'aun, kita suka balik. Macam ni, ada macam Ustaz Dusuki tak? Ataupun macam Haji Bakhil. Kita ubah style sikit, saudara. Ada macam Ustaz Dusuki tak? Atau macam Haji Bakhil. Tak kisahlah rupa apa. Rupa paras tak penting, saudara. Yang penting konten yang kita nak sampaikan. Ya, macam Sanusi lah. Rupa paras Sanusi tu, dia mancunya dengan handsome dia tu, itu tak penting. Yang penting carutan dan maki-makian daripada Sanusi. Itu konten dia yang penting. Orang tak pentingkan rupa paras dia. Tapi kalau kita rupa dah tak ada, kuat mencarut pula tu, kuat maki pula tu, pemalas pula tu, bodoh pula tu, apa lagi nilai nak pandang? Kalau kita malas, bodoh, tapi kalau muka handsome, ada juga nilai kan. Orang kata, handsome lah dia ni. Macam maulah, tapi dia ni bodoh. Pemalas, tu je. Tak apalah, ada kurangnya adalah handsome tu kan. Bolehlah jual handsome tu. Tapi kalau dah handsome pun tak ada, cakap pun terjelir-jelir lidah, cakap sikit, terjelir-jelir lidah, boroi pula tu kan. Tak tahu buat kerja, malas, kaki keroki seperti ke pagi kan. Betul, kuat mencarut, kuat melucah, kuat maki. Jadi apa nak nilai kan? Sebab tu saya kata konten tu yang penting. Jadi saudara abaikanlah saya punya penampilan hari ni. Esok lusa tak tahu lagi saya pakai apa. Tapi yang pentingnya kita perlukan kepada reform. Reform dari segi penyampaian pun kena reform juga, saudara. Sebab walaun-walaun ni dia lebih yakin kepada orang yang berjanggut, berserban, berjubah, maka saya terpaksalah ikut selera mereka. Jadi itulah, saudara. Apa saya berhenti kat mana tadi? Korang ni ganggulah tadi. Nak suruh tukar-tukar. Macam-macam korang suruh tukar. Hari ni dia berada di Jerman. Jerman dah 2 hari 3 hari lah di Jerman. Itu je di Australia. Sebab tu dia berada Australia tu macam-macam lah kan. Kita berlaku apa yang berlaku dalam parlimen. Saya malah ulang lah, saya dah buat penerangan sebelum ini tentang bagaimana orang hantam dia. Kita dah tahu dah, kalau tak ada Anwar dalam parlimen ni, ibarat seperti kalau tidak ada kucing, tikus bermerajalela. Berjoget tikus, tak ada kucing. Kalau Anwar ada besok, semua tercirit-cirit. Kita tahu dah. Dan pernah kita lihat pengalaman-pengalaman yang lepas. Macam itulah keadaan dia. Haji Hadi pun dah mula tak datang dah. Kan? Dia datang untuk tak belasah Anwar je itu hari dia cakap. Sebab dia tahu Anwar tak ada. Dia katalah Madani, Mukazzamah Madani macam itu, Madani tak ada pencen. Benda yang tak dibuat keputusan oleh kerajaan lagi, tetapi telah ditimbulkan oleh Haji Hadi dengan siap menghukum sebagai zalim. Sedangkan benda tak buat. Kabinet tak bincang, parlimen tak bincang. Tetapi yang dah buat, yang dah terlaksana setahun lebih dah di Kelantan, menghapuskan pencen Yayasan Islam Kelantan di bawah Kerajaan Negeri Kelantan. Dah buat dah berlaku, dah berlangsung pun, dah dilaksanakan pun di Kelantan, menghapuskan pencen kepada KWSP. Kenapa Haji Hadi tak tegur itu? Kelantan itu negeri kamu, pas perintah Kelantan. Dah buang dah pencen pun kaki tangan awam kerajaan Kelantan. Tak zalim? Oh, tak zalim sebab ulama perintah. Sebab itu bila ulama perintah buat benda zalim, jadi tak zalim. Bila Anwar buat, Anwar belum buat pun, baru orang sembang-sembang di luar sana, dah jadi kezaliman. Dah macam kezaliman. Yang dah berlaku kat negeri kamu, oh tak nampak. Sebab tu saya katakan kadang Allah butakan mata hati kita. Sampai kita tak nampak dah kebaikan, kita nampak kejahatan. Ini mata lalat orang panggil. Dia hanya nampak tahi je. Malangnya Haji Hadi. Di penghujung usia dia, dia dah sama macam Mahathir. Semakin ujung usia, sepatutnya semakin baik, semakin disukai orang, semakin
dirindui orang. Seperti mana kita pernah merindui almarhum Tok Guru Aziz. Lagi dia tua, lagi kita kasih, sayang. Tengok muka dia sejuk hati. Tok Guru Aziz ni saudara. Itu je ciri-ciri ulama' nak tahu. Ulama' ni bila kita tengok wajah dia, walaupun dia tak ada apa-apa yang kita tak nak jumpa pun, tengok gambar, tengok wajah, hati kita sejuk. Itulah ulama'. Cakap dia tidak pernah menyakitkan hati orang. Ya. Dia boleh bertemu, boleh bercampur dengan mana kaum. Dia tidak pernah menghina agama lain. Bila ada sesama Islam yang dizalimi, difitnah, dia mendoakan dengan benda yang baik. Itu ulama'. Kalau ada benda yang dia ragu-ragu, dia akan panggil, dia dapatkan kepastian. Masa Tok Guru Aziz dulu, bukan tak pernah dia tegur Anwar tu. Ya, banyak perkara juga dia tak setuju dengan Anwar, Tok Guru Aziz. Tapi tak pernah sampai dia nak memisahkan hubungan, kerjasama dengan Anwar Ibrahim. Dia tak setuju dengan Anwar banyak perkara. Sebab tu kadang-kadang Anwar ada kerap kali, waktu Tok Guru Aziz, Anwar kerap kali pergi Kelantan bertemu dengan Tok Guru Aziz. Sebab apa? Atas beberapa perkara yang mungkin tidak bersetujui oleh Tok Guru Aziz. Dan mereka berbincang. Dan Tok Guru Aziz pun nak dengar daripada mulut Anwar sendiri. Dia tak mau melompat. Baca surah khabar terus melompat macam Haji Hadi. Baca kenyataan melompat. Ini jenis perangai lebay yang suka melompat-lompat ni. Ha? Sebab tu Presiden jangan selalu sebut nama binatang. Sebab takut dapat penyakit binatang tu kepada anak buah. Terlompat sana, terlompat sini. Baca surah khabar sikit terlompat kampung baru. Kampung baru UNESCO melompat-lompat ni. Benda tak ada benda pun tak bincang dalam parlimen pun lagi. Tapi melompat UNESCO. Komunis. Kampung baru jadi UNESCO. Komunis. Melompat. Betul cakap apa ni, bakuteh babi. Bakuteh babi terlompat-lompat. Seolah-olah bakuteh tu nanti dihidangkan kat Masjid Rasulullah, makan beramai untuk sambutan Maulid Rasul. Dia ingat macam tu kot. Ini perangai melompat-lompat ni, tak tahu pasal ni. Itu bukan cara Islam. Ini masalah dia. Ya. Ini masalah dia apabila kita mendengar satu berita yang kita tak tahu daripada mana. Ya, dia berada suka khabar keluar, kita tu melompat. Tapi kamu ajar anak buah kamu sifat husnuzan lah. Ya, berbaik sangka lah. Tak ada. Isu makanan kepada bukan Islam jadi masalah bagi mereka. Macam tu ke perangai korang. Ya, sebuah parti politik nak membentuk kerajaan. Kau nak jadi kerajaan. Nak jadi kerajaan tu perlu undi yang banyak. Perlu sokongan rakyat. Rakyat Malaysia ni berbagai kaum. Kalau kamu hanya dapat undi Melayu saja, kamu takkan sampai kiamat kamu tak boleh bentuk kerajaan. Kalau betul-betul nak agakkan undi Melayu saja. Dalam Melayu banyak parti berpecah. Kamu nak agak undi Melayu saja di kerajaan, kamu takkan dapat jadi kerajaan. Bermakna kamu perlukan kepada kaum-kaum lain. Tapi bagaimana kalau bab makanan mereka pun kamu melompat macam seolah kamu dipaksa untuk makan. Sedangkan makanan mereka, mi hailam tak ada masalah pula. Apa kuih tiaw, cakutiaw tak ada masalah pula. Walaupun nama tu pelik-pelik. Taufu tak ada masalah pula. Bukan Melayu pun masakan itu. Sebab apa? Sebab dah biasa. Ini kali-kali bakutih babi. Walaupun penerangan diberi dalam parlimen, di luar parlimen, macam-macam penerangan. Bahkan di Terengganu pun dah dihidangkan bakutih halal. Tidak ada masalah. Ya, oleh Muslimat PAS Terengganu. Sebab tu saya katakan, bila PAS yang buat, halalun tayyiban. Ya? Kalau dia buat. Sebab tu arak jenama timah pun tidak ada masalah. Sebab jenama dia timah. Gambar pula, gambar yang janggut panjang tu. Jenama timah. Apakah arak halal? Kenapa tak kecoh zaman mereka jadi kerajaan? Ada jenama baru. Tak kecoh, saudara. Ya? Sebab kerja dia apa? Kerja dia cari salah kita. Cari salah Anwar Ibrahim. Itu je kerja dia. Salah kita, lupakan, abaikan. Mereka dah delete, dia kata. Sebab itu kita kena bijak memimpin parti politik ni. Ya? Kalau kita betul-betul berniat nak jadi kerajaan lah. Betul-betul nak bentuk kerajaan. Tapi PAS ni tidak pernah ada cita-cita nak jadi kerajaan, saudara. Dia tidak pernah ada cita-cita nak jadi kerajaan. Tanyalah. Ya? Tanyalah mereka. Semenjak PAS ditubuhkan tahun 1951. Pernah tak PAS menawarkan, mencadangkan pemimpin mereka untuk menjadi Perdana Menteri? Tak ada. Tak ada. Dia cuma menumpang orang. Dia jadi kerajaan dulu tahun 70-an bersama dengan UMNO.
Besar nasional. Dia numpang orang je dapat jadi menteri cukup lah. Bagi dia kuat lah tu jadi menteri. Kan? Bentuk kerajaan bersama UMNO dulu tahun 70-an. Lepas tu dalam Perikatan Nasional jadi kerajaan tebuk atap. Timbalan Perdana Menteri pun tak dapat. Walau dia kerusi paling banyak dalam Perikatan Nasional. Parti dia paling banyak ahli parlimen waktu itu. Timbalan Perdana Menteri tak dapat. Perdana Menteri jauh sekali. Duduk jadi menteri, tak apalah bagi dia. Bagi menteri lah. Tak kisahlah. Menteri air sekitar jaga longkang, kerja parit, jaga sampah. Tak masalah bagi pas. Jadi menteri. Sebab tu menteri banyak zaman Perikatan Nasional. 74, 75. Jawatan menteri dan timbalan. Kabinet paling besar dalam sejarah negara. Zaman mereka. Sebab apa? Sebab apa besar kabinet? Sebab lepas-lepas ni kemarut nak jawatan. Terpaksa lah dia cerit besarkan kabinet. Sebab kaki yang menganga mulut nak jawatan tu ramai. Termasuk lebar-lebar ni. Kemaruk. Dia tak pernah jadi menteri. Tak pernah jadi timbalan Perdana Menteri. Tak pernah jadi timbalan menteri. Kemaruk. Benda rakyat bayarlah gaji. Kan? Kabinet ramai pun rakyat bayar gaji je. Tak masalah. Kerja dia apa? Tak ada kerja. Lockdown nak kerja apa? Darurat nak kerja apa? Dapat manggal gaji je lah. Kan? Rakyat kau tabung. Dari mana lah hidup? Tak cukup. Kau sekali lagi. Tu 2-3 kali kau tabung ke SP tu. Senang jadi menteri tu. Senang saudara. Hari ni nak berkokok dalam parlimen, baru dia mereka dah terbaik. Dalam parlimen macam-macam idea ada. Macam-macam buat kebodohan dia tunjuk dalam parlimen. Seperti mana ahli parlimen Malan. Seperti mana ahli parlimen Malan cerita tentang Kampung Baru. Kampung Baru ni asal bila sebut Kampung Baru itu komunis. Kan nampak bodoh sejarah. Daripada kau orang tak tahu kau bodoh, nampak bodoh bila kau cerita macam tu. Kau kata Kampung Baru pun tempat tempat berkumpul komunis. Tak payah pergi ke library lah, perpustakaan atau buku sejarah lah. Buka Wikipedia. Wikipedia. Payah nak sebut. Google aja. Asal usul Kampung Baru. Ini adalah penempatan yang disediakan oleh British untuk mengelakkan orang Cina daripada terpengaruh dengan fahaman komunis. Komunis lawan British. Orang British tak mahu kaum Cina ini dipengaruhi oleh komunis. Maka ditempatkan di tempat yang dipagar oleh British. Dan di antara mereka-mereka yang dikejar oleh komunis, orang kaum Cina yang lari, diburu oleh komunis, mereka lari masuk Kampung Baru. Mereka bukan komunis, mereka adalah mangsa kepada komunis. Kenapa kamu nak putar belit dalam parlimen? Sejarah tidak boleh menipu. Tetapi sebab kamu nak main statement kaum. Oh, kenapa nak letak Kampung Baru sebagai warisan? Sedangkan itulah tempat komunis bersarang. Dan sebenarnya hati busuk. Kita nak kaum kita sahaja yang dijaga, ditantang dengan baik dalam negara ini. Kita nak agama kita saja supaya ditatang. Kita tak pedulilah agama orang lain. Kita tak pedulilah bangsa orang lain. Sedangkan pembangunan negara ini dibangunkan bersama-sama oleh semua kaum dan bangsa. Bab pembangunan, kamu boleh terima mereka. Bab perniagaan, sebagainya, kamu boleh terima mereka. Bahkan ada di kalangan orang Melayu yang mengalibabakan lesen perniagaan mereka kepada kaum ini. Tetapi dalam isu ini, kamu lawan, kamu tak ada hak bagi mereka. Kamu nafikan hak dia. Makanan dia pun kamu nak pergi sanggah, pergi pertikaikan. Benda tak betul pun kamu nak jadikan isu. Kamu seolah lihat lebih Cina daripada Cina. Bar putih, orang berkata bar tu daging. Tak, baru tulang babi. Berkali-kali orang Cina sendiri, Hokkien, bahasa Hokkien, menterjemahkan perkataan itu. Kamu lebay duduk kat Marang, duduk kat Besut, kamu macam tahu sangat pula cakap Cina. Oh, tak boleh. Seolah-olah dia ni, kalau adanya bar putih itu, maka dia akan makan babi. Tipisnya iman kamu. Dengan nama je, kamu dah terpengaruh nak makan dah. Bahkan dari segi Islam, dari segi Islam, halal haram, dia bukan kata atas nama. Di atas kandungan makanan. Nama ni ciptaan manusia. Tapi halal haram itu atas kandungan. Lemang tu
Ha? Makanan tradisi orang Melayu, lemang buluh tu, kalau kamu letakkan lemak babi dalam pulut lemang tu, dalam beras pulut, nak bagi sedap kononnya, letak lemak babi ke minyak babi dalam tu, hukum dah halal ke haram? Haram juga. Sebab apa? Sebab ada kandungan benda haram di situ. Walaupun nama dia lemang, walaupun nama dia dodol, walaupun nama dia bahulu, ya? Sama juga mi hailam. Ha? Makan halal ke haram mi hailam? Halal. Sebab apa halal? Sebab cara masakan dia, kandungan dia, semua benda halal. Daripada mula dia masak, daripada kandungannya halal. Tapi kalau mi hailam, dia berbos ketul daging babi, haram. Walaupun dia mi hailam. Mi goreng, kalau letak seketul cincang daging babi dalam tu, jadi mi goreng mamak ke tak mamak ke, kan? Haram. Sebab ada kandungan haram di situ. Apa jadi susah sangat kita ni? Sepatutnya bila kita dah belajar agama, kita lagi mudah. Sebab agama itu mudah. Allah permudahkan bagi kita. Hukum halal tu jelas. Tapi tak. Sebab apa? Sebab nak permainkan isu perkauman. Itu aja. Kenapa zaman mereka jadi kerajaan 33 bulan benda tak timbul? Sebab mereka mempunyai pembangkang yang bertanggungjawab. Waktu kamu jadi kerajaan, tak ada isu ni. Mana ada isu perkauman? Mana ada isu agama? Tak ada. Tak ada, saudara. Tak ada. Sebab apa? Bukan kerananya semuanya beres. Bukan semua beres. Kerana kamu mempunyai pembangkang yang bertanggungjawab. Pembangkang ketika itu PH kami. Kamu 33 bulan selepas kamu tebuk atap, kami jadi pembangkang, PH jadi pembangkang. Kami tak main isu-isu ini. Sebab isu ini tidak membantu untuk membangunkan rakyat pun. Apa yang kita bawa dalam parlimen waktu itu? Ialah isu rakyat. Kita tanya dengan Muhyiddin, apa jadi dengan vaksin? Berapa banyak jumlah kamu keluarkan? Berapa banyak duit kamu keluarkan? Vaksin kamu beli banyak, tapi setiap hari beratus-ratus orang mati. Mana pergi peralatan-peralatan yang kamu beli? Kesasakan hospital, apa tindakan kamu? Kenapa kamu tak perbesarkan hospital? Kenapa rumah kamu di Sri Perdana tu kamu keluarkan 38 juta? Renovate rumah kamu, hanya kamu nak duduk dengan bini kamu saja. Tapi nak renovate hospital sampai orang pesakit COVID duduk di kaki-kaki 5. Tak cukup buat. Rawatan tak sempurna, maka setiap hari ratusan orang mati di zaman kamu. Itu yang kita tanya. Pembangkang waktu itu tanya. Waktu COVID tutup sana, lockdown sana, kamu main golf. Tutup masjid, tempat judi kamu buka. Itu yang kita lawan. Itu yang kita perjuangkan waktu kita jadi pembangkang. Peningkatan kes bunuh diri, saya ceritalah zaman COVID. Bunuh diri secara terbuka, saudara. Ya. Tergantung kat jejantas jalan raya bunuh diri. Sebab apa? Bukan putus cinta. Bukan putus cinta. Tekanan hidup. Kedai tak boleh buka. Bengkel tak boleh buka. Sewa kena bayar. Nak makan macam mana? Muhyiddin okey. Tak masalah dia. Belanja duit rakyat. Tak payah bentang parlimen. Istiadat darurat. Bila istiadat darurat, tak perlu nak bentang belanjawan. Tak perlu nak buka parlimen. Parlimen tutup. Punya dalam diam dapat jannah wibawa. Kononnya syarikat Melayu Bumi Putera. Dan sekali kantoi terlibat. Yang bukan Melayu Putera pun ada dalam tu. Dalam diam order Mercedes. Selama ni rakyat tak tahu. Dia mana cerita dengan kita? Dia tempah Mercedes. Kalau waktu COVID tu dia cerita dengan rakyat, kerajaan dah tempah Mercedes untuk Perdana Menteri, melompat rakyat. Kan? Dan kadang rakyat tak makan, kamu boleh tempah Mercedes. Dia pun tak cerita dengan rakyat, dia renovate rumah kediaman resmi, dia tak cerita saudara. 38 juta lebih. Bukan buat rumah baru, renovate saja 38 juta. Kalau buat rumah pun saya rasa, punya cantik rumah 38 juta ni. Kan macam istana. Tapi bukan buat rumah, renovate. Maksudnya apa? Maksudnya modified sikit, yang lain-lain tu biasalah kan. Kontrak yang buat. Make up harga 38 juta. Mercedes sekarang 1 juta lebih.
Tapi bila benda tidak siap, bukan rezeki kamu, Tuhan dah atur dah. Tuhan dah atur dah. Yang kamu buat itu akhirnya dapat kepada Anwar. Tapi Anwar tak hendak juga duduk rumah tu. Walau Anwar boleh duduk rumah kediaman resmi tu, dah renovate dah 38 juta, cantik lah kan. Anwar tak nak duduk rumah tu. Dia buat tempat, ya, dia buat tempat medan ilmu dia. Medan ilmu dia setiap bulan, ya, dia panggil ulama-ulama dalam negara, luar negara untuk berkuliah kat situ. Dekat kediaman yang Muhyiddin renovate. Anwar manfaatkan. Sebab itu duit rakyat. Ya. Tak tergamak Anwar Ibrahim kata nak duduk dengan bini dia kat rumah macam tu. Dengan duduk rumah hasil daripada perah duit rakyat. Jadi nak bagi duit tu berkat balik, buatlah majlis ilmu. Agak-agak kalau bukan Anwar Perdana Menteri, agak-agak cedeng cirik itu hari dah jadi Perdana Menteri. Seronok lah dia. Berbalik lah dia renovate. Perabot tukar, semua tukar. Rupa-rupanya dia tertukar rezeki tu rezeki Anwar. Tapi Anwar tak ada duduk. Sama juga Mercedes. Tempat-tempat Mercedes, tiba-tiba dapat Anwar jadi Perdana Menteri. Mercedes pun sampai. Anwar tak nak naik. Pulang balik, ambil balik duit. Pulang balik Mercedes, 1 juta lebih. Ambil balik duit, masuk balik kantong rakyat. Tak tergamak Anwar nak naik kereta Mercedes, bersandar kat belakang tu dengan selesa, hasil daripada duit rakyat. Sebab itu saya pelik bila Yang Tuan Agong menghadiahkan, bukan hadiah lah bagi Anwar pakai. Nak kata hadiah, nama tak tukar, nama masih nama Agong lagi, kereta tu Mercedes tu. Dia bagi Anwar pakai Mercedes tu. Bukan main walaon. Anwar pakai Mercedes. Anwar ni kalau pergi kemaruk sangat dekat Mercedes, dia dah ada dah itu hari. Muhyiddin dah tolong tempahkan, Perdana Menteri dah tempahkan sebelum itu. Saudara, dia dah ada dah. Buka kebiar sikit. Dia nak marah kan buka kebiar sikit ni. Dia dah ada dah saudara waktu itu. Kalau dia kemaruk sangat, dia boleh ambil dah Mercedes 1 juta lebih. Dan orang tak ada salahkan dia. Dia boleh kata bukan saya tempah, Perdana Menteri sebelum ini tempah, dan tak boleh nak pulang lah, tak usah ambil lah, takkan nak buang. Dia boleh je jawab macam tu saudara, kalau dia kemaruk sangat pada Mercedes. Tapi dia pulangkan. Sebab dia nakkan duit tu balik 1 juta lebih. Duit rakyat kau ambil untuk kereta kau naik seorang. Tapi kalau Allah kata orang macam ini, Allah nak bagi rezeki, Allah akan bagi. Allah akan bagi. Maka Yang Tuan Agong bagi dia Mercedes. Macam-macam lah orang kata. Dengki. Sebab tu saya katakan, hati ni ada seketing daging yang busuk. Sedangkan labai-labai kamu menunjukkan mewah-mewah itu lebih pada Perdana Menteri ni. Tengok kereta Anwar Ibrahim ada flat mewah. Kereta Proton Perdana tu yang dia pakai tu, limousine tu, flat biasa je. Yang Agong bagi ni pun flat biasa je, 4 angka VVE, tak salah saya nama flat dia. Tak cantik pun, flat biasa je, cuma tarikh lahir Agong tu je. Bukan flat 4 angka 2 angka macam lebay-lebay PAS 1, PAS 2, PAS 10, PAS 12, TAK 1, Taqiyuddin. Flat masing-masing saudara. Kalau dikumpulkan flat tu kan, nilai flat tu boleh bayar hutang harakah saudara. Boleh bayar hutang harakah, boleh bayar saman-saman Ustaz Duzuki yang kalah tu, tak payah minta walaon kan. Ustaz ingin dia boleh bayar pula kos mahkamah Mastura tu. Mastura mana? Mastura sepupu Mastura Al-Mas'ud Al-Buaya. Boleh bayar untuk saman dia nanti nak bayar. Flat aja. Tapi Anwar bukan kemaruk dunia macam itu. Dia bukan kemaruk dunia macam tu. Ni apa ni, ada violation. Lama ada maran pula. Saya ni masalah betul lah. Ada je orang nak report. Saya pakai macam ni pun nak report ke Syekh? Saya dapat amaran dah ni. Ada orang report ni. Baru lagi keluar tanah ISA. Saya kena pakai balik serban, boleh nampak macam
Baru nampak macam ulama sikit kot. TikTok akan apa ni? Akan kata saya baik lah kan. Maaf ya TikTok. TikTok bagi amaran kat saya pula dah. Aduh. Ampunkan saya TikTok. Ampunkan kami pendukung gua. Ampunkan kami pendukung gua. Ampunkan kami pendukung gua. Tapi percayalah saudara. Ya, mereka ban macam mana Polycount ni saudara. Tak boleh nak tutup mulut saya ni. Ban yang ini, gantung yang ini ada akaun nombor 2. Gantung akaun nombor 2 sebagai akaun nombor 3. Kemudian saya pergi kat YouTube. YouTube pun saya ada juga channel YouTube. YouTube lagi longgar sikit. YouTube ni seronoknya kalau live boleh isap rokok. Kan? Dekat sini usahakan isap rokok. Kan? Cakap macam ni pun. Dah kena warning. Ni masalah TikTok ni. Itu Habib Bapak tu kata, macam Syed Saddiq tu sebut kan. Dalam parlimen tak adil. TikTok ni dikawal oleh kerajaan. TikTok ini delete pembangkang. TikTok ni dikawal oleh kerajaan. Saya nak berkata Syed Saddiq, saya dah beberapa kali dah kena sekat. Saya ni pembangkang ke? Jadi Syed Saddiq ni nak salahkan orang, besok dia kena rotan dekat punggung dia 2 kali dalam mahkamah. Pusat mahkamah tu nak salahkan siapa? Dia dengan PMX je dah tak berani. Itu hari dah kena dengan PMX kan. Tanya PMX itu hari. Terduduk dia. Dengan orang lain bolehlah kau tunjuk hebat sangat dalam parlimen tu. Cuba kau tanya direct PMX kalau berani. Kan? Kau budak mentah macam itu, nak ngurus parti pun tak boleh. Buat parti muda tak pernah ada mesyuarat buat pemilihan parti pun tak pernah buat. Nak urus duit muda pun tak kerti nak urus, sampai duit boleh simpan dalam rumah. Kan? Berarti nak pertikaikan reform yang Anwar buat. Lepas tu hari ni sibuk nak menjelajah sama PN, nak bantu PN. Kita dah lama dah tak percaya pada Siddiq Sagaraga ni. Dia adalah cucu kepada tu orang tua Saka tu. Sesuai lah dia pun. Semoga geng-geng kita jangan jadi macam Walaon. Walaon ni dia boleh je tu dah. Dia kata darurat, dia kata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni Wan. Kita kena ambil serius lah. Tok Guru Adi Awang cakap yang apa? Kajian Madani seperti burung tiung. Jadi kita kena terangkan pada walak-walak ni lah. Kajian Madani ni dia punya misi dia, visi dia, dia punya konsep falsafah, apa tujuan Madani ni. Baru walak-walak pun faham lah. Kita kena ambil serius lah dia punya Tok Guru. Saya rasa saya dah terang kan tu hari. Dia ada isu burung tiung ni. Kan? Kira burung tiung ni okey lah lagi. Burung tiung ni ataupun burung kakak tua tu kan, dia akan ikut seperti mana kita cakap. Kan? Walaupun dia tak tahu apa yang dia cakap, tapi dia akan ikut sama macam kita cakap. Contohnya kalau kita bagi Assalamualaikum, dia akan ikut Assalamualaikum, Assalamualaikum, dia kata kan. Dia akan ikut sama. Haji Hadi ni lebih teruk pada burung tiung. Lain orang tanya, lain dia jawab. Mana dia burung tiung tu lebih cerdik daripada Haji Hadi. Sekurang-kurangnya burung tiung tu dia tak ubah orang. Orang cakap Assalamualaikum, dia akan cakap Assalamualaikum. Orang kata apa khabar, dia, apa khabar, dia ikut sama. Burung tiung. Tapi Haji Hadi ni pula, bila orang kata tax, cukai, dia kata taksi. Kan? Orang cerita pasal pencen, dia cerita pasal imbuhan. Dia nak samakan zaman sahabat dulu. Kan? Zaman sahabat tu Sayyidina Umar jadi khalifah, semuanya ada imbuhan. Ini Madani nak hapuskan pencen, zalim. Madani apa macam itu dia kata. Dalam Islam tu imbuhan diberi zaman khalifah. Tengok. Dia nak samakan imbuhan tu dengan pencen. Kalau nak berhujah tentang pencen, bawa dalil pencen. Cakaplah zaman Sayyidina Abu Bakar dulu ada pencen.
Zaman Sayyidina Abu Bakar merintah, Sayyidina Umar perintah dulu, ada potongan KBSP juga, ada potongan SOSO juga.